Pada bulan lalu, saudara Khairul Aming ada mengeluarkan satu video mengisahkan bagaimana perjalanan hidup beliau daripada zaman beliau belajar sampailah ke hari ini yang berjaya mencapai apa yang beliau kejar, iaitu buat satu perniagaan, jual sesuatu yang memang beliau buat sendiri dan memang beliau minat. Kemudian yang menariknya, ada satu pengguna Twitter ni, dia membandingkan diri dia bersama dengan saudara KA. Cumanya perbandingan beliau lebih kepada beliau merasakan hidup dia tu tidak berjaya sebagaimana yang telah dipaparkan dalam video Khairul Aming. Pada situ mula mendapat sambutan dari segi komen-komen pengguna Twitter yang lain. Ada yang menyokongnya, ada yang cuba memberikan nasihat dan banyak lagi lah. Daripada situasi ini, ada 3 perkara yang saya belajar berkenaan tentang kejayaan orang lain, kehidupan di dunia ini. Pertama sekali ialah apa yang telah ditunjukkan oleh saudara Khairul Aming patut menjadi sumber inspirasi kepada kita semua. Kita mengambil pengajaran daripada kejayaan tersebut dengan cara memotivasikan diri kita untuk mencapai kejayaan yang lebih baik berbanding kita cuma merungut tentang keadaan diri kita ini, kerana kita sendiri tahu keadaan dan situasi yang kita hadapi sendiri. Lain tu juga dalam Islam ni, saya teringat ada satu hadis Nabi yang baginda mengajar umatnya, iaitu kita supaya berdoa untuk meminta syurga yang terpaling atas, iaitu syurga Firdaus. Hadis ni hadis sahih, boleh baca dalam Jami' At-Tirmizi dan beberapa kitab lain lah. Satu riwayat dia mengatakan bahawa syurga ni ada beberapa ratus tingkat dan yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Jadi siapa yang nak minta kepada Allah syurga, sepatutnya mintalah yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Daripada hadis ni menunjukkan yang Nabi mengajar kita untuk tidak selesa, tidak menjadi mediocre dalam bahasa Inggeris, yang mana kita hanya berada di takuk yang biasa sahaja. Kita sepatutnya memotivasikan diri kita, menginspirasikan diri kita daripada kejayaan-kejayaan orang lain untuk kita maju ke hadapan. Itu pertama. Yang kedua pula ialah dalam masa kita menginspirasikan diri kita, memotivasikan diri kita untuk berjaya, kita perlu sedar yang kita ni hidup sepatutnya redha dengan ketentuan yang telah Allah turunkan kepada kita. Kerana setiap orang perjalanan hidupnya berbeza dan latar belakang kehidupannya juga bercampur baur, yang mana tidak sama dengan sesiapa sahaja. Masing-masing ada kehidupan yang unik. Seperti mana ada satu perkataan iaitu sonda, bermaksud kehidupan kita semua ni adalah sangat unik. Setiap orang yang lalu lalang dalam kehidupan harian kita mempunyai latar belakang yang berbagai. Daripada itu, saya teringat pada satu ayat dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang mana mafhumnya mengatakan bahawa orang yang masuk syurga itu ialah orang yang redha kepada ketentuan Allah dan Allah juga redha kepada dia. Maksudnya kita ni tidak menyalahkan takdir, kita tak salahkan situasi yang kita hadapi, kita tak salahkan latar belakang kita. Kita cuba ikut setiap kapasiti yang Allah turunkan pada kita ni, kapasiti peribadi kita, kita buat yang terbaik. Kalau itu sahaja setakat yang ada, tak apalah, kita redha dan kita tunggulah balasannya di akhirat nanti. Yang ketiga pula ialah dekat dunia ni Nabi ada ajar kita bahawa tengoklah orang yang lebih rendah daripada kita dari sudut keduniaan, supaya kita ni tak terlalu rasa kita ni rendah. Contohnya kita tengok orang tu gaji dia lagi tinggi, kemudian orang yang gaji lagi tinggi tengok orang gaji lagi tinggi, last tak habis pun. Mesti akan ada orang yang lagi kaya pada kita. Orang yang jutawan pun dia teringin nak tambah lagi dia punya kekayaan. Sebab itulah Nabi ajar supaya kita tengok orang yang di bawah kita dari segi keduniaan, supaya kita rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Asalkan kita ni ada tempat tinggal, makan minum kan. Dalam satu hadis yang lain ada cakap juga pasal perkara ni, asalkan ada makan cukup, tempat tinggal yang selamat untuk kita, yang selesa, itu sudah memadai. Tak perlu nak kita banding-bandingkan diri kita. Tengok dekat dalam media sosial orang bercuti sana sini, kita pun nak ikut. Tak perlu macam tu. Apa yang kita buat, kita ikut kepada kemampuan diri kita. Sebagaimana satu pepatah mengatakan, ukur baju di badan sendiri. Pastikan kehidupan kita ni ikut gaya kita, keunikan diri kita. Tak perlu nak ikut orang lain. Itu sahaja coretan saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.